Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeph dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan, description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review yang ke-1078 yang bagi aku sangatlah menarik. Mana taknya dalam chapter pada kali ini kita akhirnya mengetahui siapakah pengkhianat yang membuat Onna di Egghead Island dan apakah sebenarnya tujuan pengkhianatan tersebut. Bukan setakat itu sahaja, kita juga bakal mendapat maklumat tambahan tentang Awakening Germa milik Sanji, dan kita juga bakal mengetahui keadaan terkini bagi kesemua penduduk Egghead Island. Tapi sebelum tu macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1077 yang bertajuk Should Have Noticed Sooner, kita ditunjukkan dengan Sentomaru yang mengarahkan ke semua penduduk Egghead Island untuk meninggalkan pulau tersebut. Sementara itu dalam Labo Phase pula, Zoro telah pun menyedari bahawa Seraphim sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama dengan King yang berbangsa Lunarian itu. Shaka kemudian telah pun meninggalkan kumpulan Luffy kerana dia mendapat idea di manakah lokasi yang berkemungkinan Dr. Vegapunk Stella berada. Selain itu, Sanji pula telah menyelamatkan Nami daripada serangan S-Shark dan Sanji telah pun bersiap untuk berlawan dengan S-Shark. Kemudian S-Snake pula telah pun menukarkan kumpulan Usopp menjadi batu. Pada saat Shaka menjumpai Dr. Vegapunk dan ejen Cyberpol yang dipenjarakan, seorang watak misteri telah pun menembak kepala Shaka menyebabkan dia mengalami kerosakan yang teruk. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Guys, Ramadan dah dekat. Jom prepare siap-siap, takut jadi raya mengejut macam tahun lepas. Meh, aku cerita sikit ni ha. Bulan Bintang menawarkan kepada kita 86 design dengan 72 warna yang sangat-sangat menarik. Ada baju Melayu slim fit. Kau tengok segak gila. Ada kurta, ada baju kurung, baju kanak-kanak. Baju kurung kanak-kanak pun ada tau. Dari umur 0 hingga 12 tahun. Dan inilah dia baju teluk belanga yang tengah viral sekarang ni. Aku minat betul lah Wahid ni punya bunga silat. So kalau korang berminat, boleh dapatkan segera only at Bulan Bintang. Tajuk bagi chapter yang ke-1074 pada kali ini berjudul Escape Limit. Dalam cover page pada kali ini pula kita dapat melihat sambungan bagi Germa Double Six Cold Blooded Voyage yang kini berada pada volume yang ke-33 dengan tajuknya Formation Neo Mats. Dalam cover story ini kita ditunjukkan dengan Judge dan Caesar yang sedang berjabat tangan sambil askar-askar Germa Kingdom bersorak-sorai untuk mereka berdua. Manakala Reiju dan Ichiji pula berlalu pergi sambil menghembuskan nafas kelegaan kerana perbalahan Judge dan Caesar telah pun berakhir. Membuka tirai chapter pada kali ini kita ditunjukkan dengan panel bagi Labo Phase sambil Sentomaru bertanya, Pak Cik Kizaru? Panel kemudiannya beralih ke arah aras 2 bangunan B yang menunjukkan Stussy dan Jinbei yang sedang terbang menggunakan hoverboard mereka sambil Stussy berkomunikasi dengan Sentomaru menggunakan Denden Mushi peribadi miliknya. Stussy memberitahu kepada Sentomaru tentang misi sebenar CP0 yang diarahkan untuk menghapuskan Dr. Vegapunk dan kemudiannya menantikan kehadiran Admiral Kizaru di Egghead Island. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa nampak gayanya World Government benar-benar melakukan persediaan yang sangat rapi untuk misi ini. Stussy membenarkan kata-kata Sentomaru itu dan bahawa kejadian ini merupakan kejadian yang lebih serius daripada insiden Ohara. Stussy kemudiannya menerangkan bahawa kes di Pulau Egghead ini menjadi lebih serius daripada insiden Ohara disebabkan oleh 2 perkara. Yang pertama kerana Dr. Vegapunk telah pun mengambil dan menyambung kajian yang dilakukan oleh Pulau Ohara. Kemudian sambil menunjukkan wajah Sentomaru, Stussy mengatakan bahawa sebab yang kedua pula adalah kerana Egghead mempunyai kekuatan pertarung yang tidak dimiliki oleh Ohara. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Jinbei dan Stussy yang terus marah ke hadapan sambil Sentomaru mengatakan bahawa sebab-sebab yang dikemukakan oleh Stussy itu sudah cukup untuk World Government membawa angkatan tentera yang tidak masuk akal. Stussy kemudian memberitahu kepada Sentomaru untuk terus menghubungi Denden Mushi peribadinya itu seandainya ada apa-apa yang berlaku di bawah sana kerana kini sistem komunikasi di Labo Phase telah pun dirosakkan. Panel kemudian beralih ke arah Makmal Fabril Phase. Kita dapat melihat Sentomaru yang sedang bersandar sambil memberitahu kepada semua researcher yang berada di hadapannya untuk berfikir apa yang akan menimpa Egghead berdasarkan sejarah yang telah berlaku sebelum ini.
Tomaru kemudiannya memberitahu bahawa mereka sudah tiada masa untuk dibazirkan. Kemudian pada panel seterusnya, kita ditunjukkan dengan researcher yang sedang berlari lintang pukang sambil berkata bahawa mereka perlu bertindak mengikut arahan daripada Sentomaru dan berlayar meninggalkan pulau tersebut sebelum Marine tiba. Panel kemudiannya beralih ke arah aras 3 bangunan C sambil kita ditunjukkan dengan Frankie yang memanggil Lilis dan Usopp daripada zoom out panel level face tersebut. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan Frankie yang masih lagi menggerakkan bahagian kiri atas tubuhnya itu dan mengatakan kepada S-Snake untuk menukarkan semula Usopp dan Lilis kembali normal. Walaupun bahagian kanan badan aku dah lumpuh, aku masih boleh gerakkan bahagian kiri aku lagi. Kalau kau tukarkan kami semua menjadi normal, aku akan maafkan kau, kata Frankie kepada S-Snake sambil panel menunjukkan Usopp dan Lilis yang telah pun menjadi tugu itu. Panel kemudian menunjukkan S-Snake yang melihat ke arah bunyi sesuatu. Ternyata bunyi tersebut datangnya daripada Pythagoras. Pythagoras kemudian bertanya kepada S-Snake kenapa S-Snake melakukan semua perkara ini dan siapakah yang memberikan arahan ini kepada S-Snake. Namun demikian, pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan panel S-Snake yang sedang cuba untuk memijak Pythagoras. Frankie yang menyaksikan perkara tersebut telah pun menjerit memanggil nama Pythagoras. Namun malangnya, Pythagoras telah pun dipijak dengan kuatnya oleh S-Snake. Kemudian pada panel seterusnya, kita ditunjukkan dengan sebuah letupan yang sangatlah besar berlaku di hadapan S-Snake. Kita juga kemudiannya ditunjukkan dengan Frankie yang dapat merasakan kesan daripada letupan tersebut. Kemudian panel menunjukkan kepada kita wajah S-Snake yang sedang melirikkan matanya ke kanan sambil ada Frankie berkata, "Hey, tunggu dulu. Tunggu!" Panel kemudian beralih ke aras 2 bangunan A yang menunjukkan kepada kita Robin, Atlas dan Chopper yang sedang terbang dengan menggunakan hover boots mereka itu. Atlas mengatakan bahawa dia telah pun mendengar bunyi satu letupan dan jeritan dan dia berharap agar semua orang berada dalam keadaan yang baik. Namun demikian, Robin mengatakan bahawa harapan Atlas itu sangatlah tipis. Robin pasti bahawa semua Seraphim kini sedang mengganas. Pada panel yang seterusnya pula, Robin mengatakan bahawa kumpulan yang sedang berlawan kini tidak mampu untuk melakukan perkara yang lain. Namun demikian, seandainya Nami menjerit, maka pasti akan ada seseorang yang membantu Nami dalam sekelip mata. Coba kemudiannya membenarkan kata-kata Robin itu. Robin kemudiannya menambahkan lagi bahawa sesuatu perkara yang buruk pasti akan berlaku ke atas Vegapunk semasa mereka semua sedang sibuk berlawan ini. Coba sekali lagi membenarkan kata-kata daripada Robin itu. Panel kemudiannya menunjukkan Atlas yang berkata bahawa bila dia fikirkan balik, ada satu makmal yang pernah digunakan pada satu masa dahulu namun kini ianya telah pun ditutup dan dikunci. Tapi Atlas merasakan bahawa berkemungkinan tiada sesiapa pun yang akan berada di makmal tersebut sekarang. Robin yang mendengarkan kata-kata tersebut terus mengarahkan Atlas untuk menunjukkan jalan ke makmal tersebut untuk mereka mencari Dr. Vegapunk di sana. Atlas kemudian bersetuju dengan cadangan daripada Robin itu dan mereka pun bergegas menuju ke lokasi tersebut. Panel kemudian beralih ke aras 3 bahagian A yang menunjukkan Nami yang sedang memeluk erat Edison sambil cuba untuk memberikan semangat kepada Edison yang telah pun cedera dengan teruk itu. Brook yang kini berada dalam phantom formnya pula mengatakan kepada Nami bahawa dia akan pergi untuk mencari Dr. Vegapunk. Namun tiba-tiba Brook telah pun terkejut apabila melihat Sanji dan berkata, "Apa? Sanji?" Kemudian pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa Brook menjadi sangat terkejut kerana Sanji telah pun ditumbuk oleh S-Shark tepat ke arah muka Sanji itu sendiri. Namun demikian, Sanji dilihat sangatlah rileks dan berpeluk tubuh sekalipun wajahnya itu sedang ditumbuk oleh S-Shark. Panel kemudian menunjukkan wajah S-Shark yang marah. Manakala panel yang seterusnya pula menunjukkan Sanji yang telah pun ditumbuk oleh S-Shark itu sedang tersenyum sambil menghisap seputung rokok dan bertanyakan kepada S-Shark, "Kau faham tak sebenarnya apakah itu maksud the power of love?" Panel kemudian beralih ke arah aras 4 bangunan A yang menunjukkan Zoro dan Luffy yang termengah-mengah sambil Zoro mengeluh kerana api di belakang S-Shark dan S-Bear masih lagi belum terpadam. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Luffy yang memberitahu kepada Zoro, Lucci dan Kaku untuk mengabaikan api di belakang Seraphim itu kerana S-Hawk telah pun hilang dari sana. Zoro kemudiannya bertanyakan ke manakah Seraphim tersebut pergi. Lucci pula berkata bahawa nampak gayanya S-Hawk telah pun menukar aturan pembunuhannya. S-Hawk ingin menghapuskan mereka yang lemah terlebih dahulu dan kemudian barulah dia akan menghapuskan mereka yang kuat pula. Dalam kes ini, mungkin kawan-kawan kau yang jadi sasaran S-Hawk. Memandangkan menghapuskan watak yang lemah terlebih dahulu mampu mengganggu watak yang lebih kuat, kata Lucci. Luffy menjadi sangat terkejut mendengarkan kata-kata Lucci itu. Pada panel seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Zoro yang sedang berlari sambil mengatakan bahawa Zoro akan mencari dan menguruskan S-Hawk. Luffy yang melihatkan Zoro berlari terus menjerit memanggil nama Zoro. Luffy kemudiannya berkata kepada Kaku, "Hey Usopp, tolonglah pergi ikut dia. Dia tu senang tersesat." Kaku kemudian mengeluh dan berkata, "Menyusahkan betul lah." Kemudian sambil berlari, Kaku menjerit mengatakan kepada Zoro untuk tunggu sekejap. Kemudiannya pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Luffy yang sedang menjerit melafazkan kalimah Gomu Gomu no. Namun tiba-tiba Kaku yang sedang berlari bertanya kepada Luffy, "Siapa aku panggil Usopp tadi?" Mungkin si Kaku ni berperasan gemaknya. Oda ni mesti ada je part lawak yang diselitkan. Panel kemudian menunjukkan Luffy yang menggunakan serangan Gomu Gomu no Hawk Gatling ke atas S-Bear sambil berkata,
terpadamlah api. Panel kemudian menunjukkan Lucci yang berkata, hoi si Straw Hat, berhenti dan fikirlah dulu bodoh. Kita tak akan mampu untuk kalahkan Seraphim dengan hanya menyerang macam gitu je. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan zoom in panel wajah Ash-Bear yang sedang ditumbuk oleh Luffy. Dah orang tegur pun tak nak dengar si Luffy ni pun. Kemudian panel menunjukkan kepada kita pintu bagi Nikyu Room sambil narrator mengatakan bahawa ini adalah hari sebelum berlakunya insiden Egghead yang famous ini. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan Bonnie yang sedang tertunduk di hadapan telapak tangan memori Kuma sambil narrator berkata, akan tetapi kisah ini bermula pada 3 bulan yang lepas. Kemudian kita ditunjukkan dengan zoom in panel bagi Bonnie yang sedang menangis. Kita kemudian ditunjukkan dengan sebuah flashback yang menunjukkan Marijoa pada 3 bulan yang lepas. Ada sebuah watak misteri yang telah pun menghubungi Marijoa daripada Egghead Island untuk memberitahu sesuatu perkara kepada pihak atasan di Marijoa. Dr. Vegapunk sedang mengkaji maklumat tentang Void Sentry. Lapor watak misteri tersebut kepada Marijoa. Panel kemudian menunjukkan agen CP5 yang sedang menyiasat Dr. Vegapunk dan juga Shaka sambil narrator berkata, CP5 telah pun dihantar untuk menyiasat laporan tersebut namun tiada sebarang bukti yang mereka temui. Panel kemudian menunjukkan zoom out panel bagi Egghead Island sambil narrator mengatakan bahawa kapal ejen yang meninggalkan pulau tersebut telah pun hilang secara misteri. Untuk siasatan yang selanjutnya bagi membongkar misteri kehilangan ejen-ejen ini, CP7 dan CP8 telah pun dihantar ke Egghead Island. Namun demikian tiada seorang pun daripada kalangan mereka yang pulang semula kepada World Government. Kemudian kita semua ditunjukkan dengan watak misteri tersebut yang sekali lagi telah pun menghubungi Marijoa sekali lagi untuk bercakap dengan pihak atasan. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan Gorosei yang sedang berbincang dengan watak misteri tersebut sambil narrator berkata lagi, berdasarkan perbincangan antara Gorosei dan watak misteri tersebut, maka akhirnya mereka mendapati bahawa saintis Genius Vegapunk telah pun mengkhianati World Government. Gorosei kemudiannya memutuskan untuk membunuh Dr. Vegapunk tidak lama selepas itu. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Lucci yang memakai topeng, narrator berkata, Cyberpol Aegis Zero telah pun menerima misi tersebut dan terus memulakan pelayaran mereka. Kemudian kita ditunjukkan dengan wajah Saturn, Kizaru, Vice Admiral Doll dan beberapa marine yang lain serta kapal yang sedang berlayar sambil narrator mengatakan bahawa walau bagaimanapun Gorosei merisaukan bahawa Dr. Vegapunk akan melawan, maka salah seorang daripada mereka telah pun memutuskan untuk berlayar dan meminta Kizaru mengiringinya. Dengan sejumlah besar tentera yang telah dikerahkan daripada beberapa branch marine, sebuah peperangan nampak gayanya bakal tercetus. Panel kemudian menunjukkan kepada kita kapal Thousand Sunny yang sedang berlayar sambil narrator berkata, walau bagaimanapun sesuatu yang di luar jangkaan telah pun berlaku. Kapal Yonko Straw Hats Luffy telah pun muncul di perairan Pulau Egghead. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Akainu yang terkejut dan bertanya, Straw Hats ada di sana? Kita kemudian ditunjukkan dengan panel Gear 5 Luffy yang sedang tergelak dan seterusnya kita ditunjukkan dengan wajah Gorosei yang berkepala botak dan bermisai tebal berkata, bukan kali ini lagi. Narrator pula mengatakan bahawa dengan kejadian yang tidak diduga ini, World Government mula kerisauan. Kemudian sambil menunjukkan zoom out panel bagi Egghead Island, narrator berkata bahawa dalam apa juga keadaan sekalipun, keputusan bagi insiden Egghead pada hari yang akan datang bakal memberikan kejutan yang tidak dapat dibayangkan oleh seluruh dunia One Piece. Panel kemudiannya kembali ke arah current storyline yang menunjukkan ada seseorang yang sedang menuruni tangga makmal tempat Dr. Vegapunk dipenjarakan itu. Vegapunk kemudiannya bertanyakan, adakah ini semua kerja kau? Kita kemudian ditunjukkan dengan Shaka yang sedang terbaring sambil asap keluar daripada kepalanya itu. Kita kemudian ditunjukkan dengan zoom in panel bagi wajah Dr. Vegapunk yang marah meminta agar watak misteri tersebut menjawab persoalannya tadi. Kita kemudian ditunjukkan dengan siluet seseorang yang sedang memegang pistol berjalan melewati kapsul penjara ejen-ejen Cyberpol menyebabkan ejen-ejen itu terkejut. Watak misteri tersebut kemudian telah pun membuka pintu kapsul penjara Dr. Vegapunk dan masuk ke dalamnya menuju ke arah Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk kemudiannya bertanya kenapa watak itu melakukan semua perkara ini. Kita kemudian ditunjukkan dengan Dr. Vegapunk yang sangatlah keletihan telah pun dilindungi oleh bayang-bayang watak misteri tersebut dan ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan watak York yang sedang duduk mencangkung di hadapan Dr. Vegapunk sambil berkata, "Hey Stella, ini adalah aku. Aku akan menjadi seorang Celestial Dragon." Vegapunk yang mendengarkan kata-kata York itu menjadi sangat terkejut dan bertanya, apa yang kau cuba lakukan York? Kau kan dah pernah pergi ke Marijoa dulu. Kenapa kau nak jadi seorang manusia yang tak guna macam dorang? Kemudian panel menunjukkan kepada kita York yang sedang tergelak dan berkata, cara kau bercakap sekarang sama dengan Shaka lah Vegapunk. Tapi kau agak-agak apa? Shaka dah matilah sekarang. Memang pening kan? Kadang-kadang bila terlalu banyak Vegapunk di sekeliling kita. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Dr. Vegapunk yang ketakutan, York berkata, dunia ini pastinya akan jadi lebih bagus
sekiranya. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan wajah York yang tersenyum lebar sambil menghabiskan kata-katanya tadi dengan berkata bahawa dunia ini pastinya akan menjadi lebih baik sekiranya hanya ada seorang saja Vegapunk yang tinggal. Dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi